Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini 18 Oktober 2023. Kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Suruhanjaya Pilihan Raya telah bermesyuarat dan telah menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Kecil Parlimen Kemaman Terengganu telah ditetapkan pada 2 Disember depan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Tan Sri Abdul Ghani Saleh turut memaklumkan tarikh penamaan calon pula pada 18 November ini, manakala undi awal ditetapkan pada 28 November nanti yang akan melibatkan sejumlah 141,790 pemilih. Terdahulu, PRK Parlimen Kemaman diadakan selepas Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lalu membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid yang mewakili PAS pada Pilihan Raya Umum ke-15 yang lalu. SPR memaklumkan pihak pempetisyen iaitu Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil berjaya membuktikan perbuatan rasuah telah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada Pilihan Raya Umum ke-15 yang lalu. Rentetan itu, pada 3 Oktober lepas, PAS memutuskan untuk tidak memfailkan sebarang rayuan terhadap keputusan pempetisyen berkenaan yang membatalkan kemenangan parti itu. UMNO terus bersemarak dan mendapat sokongan dari pelbagai peringkat lantaran perjuangan yang bersandarkan kepada parti politik yang mendukung cita-cita kebangsaan demi mengekalkan martabat agama, bangsa dan negara. Ketuanya, Syarif Nasir Syarif Mabul memaklumkan hal ini dibuktikan oleh UMNO bahagian Lahad Datu yang terus menambahkan jumlah ahlinya walaupun selepas pemutihan dilaksanakan, iaitu dengan kemasukan ahli-ahli yang baharu. Dia memaklumkan daripada 47,223 ahli UMNO bahagian Lahad Datu kini telah menjadi 50,208 dengan kemasukan ahli UMNO yang baharu sebanyak 2,985 ahli selepas pemutihan peringkat cawangan dilaksanakan. Dalam hal ini, beliau yakin bahawa UMNO akan terus mendapat tempat di kalangan rakyat apabila khidmat parti yang dilaksanakan oleh anggota parti dan pengguna masa dan musim, terutamanya kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpendapat Belanjawan 2024 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan belanjawan yang terbaik berbanding mana-mana belanjawan dalam negara setakat ini. Dia berkata ia merupakan pandangan peribadi namun menganggapnya yang terbaik selepas melihat kepada peruntukan dan jumlah subsidi yang tertinggi dengan jumlah RM81 bilion selepas dibandingkan dengan belanjawan sebelum ini. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menyatakan amat berpuas hati dengan tumpuan yang diberikan kerajaan terhadap kementeriannya dalam usaha meningkatkan pendapatan rakyat, terutamanya bagi mereka yang menetap di kawasan luar bandar. Beliau pada masa yang sama bersyukur dengan pengurusan tertinggi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, pegawai dan juga agensi yang sentiasa komited untuk menterjemahkan pelaksanaan program termasuk mempertingkatkan pendapatan penduduk di luar bandar. UMNO perlu kekal relevan kepada bangsa Melayu sebagai tonggak kerajaan dan dapat menyatu padukan semua kaum yang ada demi pembangunan negara pada masa depan, kata Ketua UMNO bahagian Alor Gajah, Datuk Fairul Nizam Roslan. Menurut beliau, hanya parti UMNO yang tetap komited membela nasib rakyat dan terus memberi sandaran untuk menentukan kejayaan negara pada masa depan. Beliau menegaskan kesepaduan ahli-ahli UMNO untuk bersama menyokong Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi adalah amat penting bagi memastikan parti ini terus relevan dan kekal bagi membantu negara terus membangun serta membela nasib rakyat. Beliau menasihati ahli parti supaya jangan terlalu selesa walaupun UMNO berada dalam kerajaan perpaduan, gerak kerja harus dilakukan berterusan. Katanya ahli-ahli UMNO perlu sedar modus operandi yang diguna pakai adalah menjatuhkan institusi Presiden dengan menyerang, melemahkan pimpinan Presiden dari pelbagai sudut. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zambi Abdul Kadir mengadakan perbualan telefon dengan rakan sejawatannya di Iran dan Palestin hubung situasi kritikal di Palestin sekarang ini. Dia berkata ketika perbualannya dengan Menteri Luar Iran Hussein Amir Abdul Hain, kedua mereka berazam dalam mencari jalan penyelesaian untuk menangani konflik Israel-Palestin, terutamanya situasi kemanusiaan yang membabitkan warga Palestin yang tidak bersalah. Menurut beliau, mereka akan membincangkan perkara tersebut dengan lebih lanjut semasa mesyuarat Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu hadapan. Sebuah akhbar melaporkan rakyat Palestin sedang berdepan serangan Israel dan Hussein menggesa
koridor kemanusiaan dibuka di Gaza di mana penduduk awam menjadi mangsa serangan udara berterusan tentera Israel dan sekatan penuh oleh rejim Israel. Beliau pada masa yang sama turut memberi jaminan kepada diplomat tertinggi Palestin bahawa rakyat Malaysia akan terus menyokong penuh perjuangan Palestin dan akan bekerjasama dengan masyarakat antarabangsa. Sekian saja daripada saya, Adib Ahmad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.